Ini bukan kisah aku, tapi ini ialah sebuah kisah yang diceritakan oleh datuk aku dahulu. Dia sudah lama meninggal. Antara benda yang buat aku ingat dengan dia ialah kisah-kisah yang dia selalu ceritakan. Apa tidaknya, tiap kali kami pulang ke kampung, mesti ada je cerita dia. Datuk aku ni seorang tentera, antara barisan hadapan yang mempertahankan negara dari serangan tentera Jepun dulu. Nasib dia bertuah, dia dapat bersara dan hidup sebagai seorang veteran perang yang terhormat. Katanya, ramai kawan-kawan dia yang tidak bernasib baik terkorban di medan perang. Antara kisah yang dia ceritakan dulu ialah kisah ketika dia ditempatkan di sebuah kawasan berbukit. Satu insiden yang sehingga hari dia meninggal dunia, dia masih tertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Kisahnya terjadi sekitar tahun 1943. Waktu itu, atuk aku berumur 23 tahun. Dia dan juga 27 tentera lain diletakkan di dalam satu batalion ataupun kumpulan tentera untuk mempertahankan tanah Melayu dari serangan tentera Jepun. Dipendekkan cerita, batalion mereka diarahkan untuk pergi ke sebuah kawasan berbukit yang agak terpencil. Mereka diarah pergi ke sana sebab ada laporan risikan melaporkan yang tentera Jepun di dalam perjalanan menuju ke kawasan berbukit tu. Kalau kawasan ni tidak dipertahankan, maka mereka akan terus marah dan meradu kawasan perkampungan di situ. Itulah sebab utama kenapa mereka diarahkan untuk menjadi benteng mempertahankan orang-orang yang tinggal di sana. Untuk naik ke sana, mereka perlu melalui kawasan perkampungan. Cerita atuk aku katanya agak kekok sedikit bila masa diorang lalu di sana. Orang kampung diam tengok diorang semacam je, macam diorang tu hantu. Memang atuk aku cakap keadaan kampung masa tu suram. Tiba-tiba atuk aku disergah oleh seorang tua. Katanya, walau apapun yang kami buat, jangan sesekali naik ke atas puncak bukit. Sambil tangan dia menunjuk ke arah puncak bukit. Katanya lagi, sebab di atas ada sesuatu. Atuk aku tanya, sesuatu? Sesuatu apa? Askar Jepun? Jawab orang tua tu, tidak. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibunuh dengan peluru. Sesuatu yang jangan dikacau. Dahi atuk aku berkerut hairan dan pelik. Dia teruskan langkah mengikut kumpulan batalion sambil dia menoleh melihat pakcik tu dengan raut wajah yang keliru. 3 hari meredah, hutan tebal tu berkampunglah mereka di sekeliling kawasan berbukit. Setiap masa, setiap saat, siap siaga untuk menghadapi serangan yang boleh datang bila-bila masa sahaja. Kata atuk aku, antara kepakaran tentera Jepun, diorang memang pakar dalam serangan gerila ataupun serangan hendap. Tapi batalion atuk aku tu tak kurang hebat juga. Diorang memang dilatih gerak tempur dalam hutan, jadi memang bertemu buku dengan ruas. Sampailah hari ke-7 mereka di sana menunggu tentera Jepun menyerang, tapi tiada apa yang jadi. Tiada satu kelibat pun yang mereka nampak. Satu malam tu, atuk aku dan seorang lagi kawan dia, Saleh, diarahkan untuk memantau keadaan sekeliling bukit. Diorang mendapat arahan khusus untuk pergi ke luar kawasan kawalan diorang dan cuba cari kalau ada kubu tentera Jepun yang didirikan. Sebab kalau laporan risikan tentera Jepun tu salah, maka sia-sia diorang berada di sana. Atuk aku dan Saleh meneruskan misi yang diberi. Waktu malam beredarlah mereka dari kamp. Diredahlah hutan-hutan tebal dengan gerakan senyap. Sungai direntas, curam dipanjat, gaung diterjun. Sedar tak sedar, atuk aku dan Saleh sudah berjalan 5 km jauh dari tempat batalion mereka mendirikan kubu. Tapi tiada tanda-tanda menunjukkan keberadaan tentera Jepun di kawasan tersebut. Hampir yakin yang tiada tentera Jepun di situ, atuk aku dan Saleh memutuskan untuk kembali ke batalion mereka dan melaporkan tiada apa yang mereka temui. Tapi sebelum tu, Saleh kata mahu ke puncak sebuah lagi bukit yang terletak bersebelahan sebagai destinasi terakhir mereka sebelum pulang. Puncak bukit tu pun terletak di sebelah sahaja. Atuk aku bersetuju, maka diredahlah curam-curam yang tinggi untuk naik ke puncak. Setelah beberapa jam merentasi hutan-hutan tebal, mereka pun hampir sampai ke puncak gunung. Sebelum sampai ke atas, langkah Saleh terhenti. Dia yang berada di depan atuk aku segera menoleh ke belakang, memandang atuk aku dan memberikan isyarat. Katanya tunduk
mereka berdua segera berebah ke tanah. Atau aku tanya apa yang dia nampak. Saleh kata dia nampak kelibat tentera-tentera Jepun berada betul-betul di depan mereka setelah berhari-hari menunggu dan mencari. Sekarang diorang pasti memang tentera Jepun ada di sini dan memang betul lah laporan yang diorang terima. Apa yang diorang perlukan sekarang ialah maklumat tentang tentera-tentera tersebut. Mereka perlu mengintip berapa banyak bilangan mereka dan apa jenis senjata yang diorang bawa. Barulah diorang bergegas balik ke batalion bersiap sedia untuk bertempur. Meniaraplah mereka sambil perlahan-lahan bergerak ke depan untuk mengintip. Semakin dekat mereka dengan kubu tentera Jepun tu, semakin mereka hairan bila mereka terhidu bau busuk yang kuat sangat. Bau macam bau hanyir, macam bau mayat. Mereka berpandang sesama sendiri. Dahi berkerut tetapi misi tetap diteruskan. Perlahan-lahan mereka mendekati sehinggalah mereka dapat melihat tentera-tentera Jepun tadi. Apa yang mereka lihat ialah mayat-mayat tentera Jepun yang berkelimpangan di tanah. Semuanya sudah mati. Kebanyakan mayat-mayat di sana berbau busuk dan hanyir, menandakan mereka telah pun meninggal selama beberapa hari. Apa yang lebih mengerikan, kata atu aku, tubuh badan askar-askar Jepun ni seperti dirobek-robek oleh sesuatu yang tajam, macam kuku yang panjang. Ada pula yang tubuh badannya bercerai-berai. Melihat keadaan kubu mereka ni, sesuatu yang menyerang mereka ni menyerang secara tiba-tiba. Tiada satu pun yang bersedia dan dapat mempertahankan kubu mereka. Atau aku sempat kira ada 32 orang tentera, kesemuanya mati terbaring di tanah. Mereka seperti diserang oleh sesuatu yang 32 orang yang bersenjata tidak dapat bunuh. Kami tertanya sesama sendiri apa yang terjadi. Tidak mungkin ini serangan haiwan buas, sebab tahu kalau seseorang tu diserang oleh harimau atau binatang buas, bukan begini jadinya. Saat itu juga atau aku teringat pesanan daripada seorang atuk tua di kampung yang dia lalui tadi. Jangan naik ke atas puncak bukit. Di atas puncak ada sesuatu yang tidak boleh dilawan dengan senapang. Tiba-tiba atau aku dan Saleh terdengar bunyi mengerang yang kuat dan sangat-sangat ganjil datang dari kawasan semak terletak tidak beberapa jauh. Mereka juga terdengar bunyi dentuman, seperti dentuman kaki sesuatu yang berjalan tapi sesuatu yang besar. Atau aku dan Saleh tekad untuk mencari kebenaran apa yang terjadi di sana. Perlahan-lahan diorang mendekati bunyi itu. Akhirnya mereka terlihat sebuah gua. Di hadapan gua tu diorang lihat ada beberapa ekor makhluk yang mereka tidak pernah lihat sebelum ini. Tubuhnya besar, badannya berbulu, nampak seperti gorila, tapi tiada gorila sebesar ini. Tingginya 3 kali lebih tinggi dari atu aku. Mata mereka besar dan merah, bergigi taring dan kuku yang panjang. Di dalam gua pula lebih ramai lagi makhluk-makhluk tu. Ini adalah rumah mereka. Inilah yang membunuh tentera-tentera Jepun tu. Makhluk yang sangat-sangat ganjil dan buas. Atau aku tengok Saleh, keduanya mengangguk. Atau aku kata raut wajah Saleh masa tu risau sangat. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tu dan kembali ke batalion mereka. Dalam perjalanan pulang, atau aku dan Saleh memutuskan untuk merahsiakan apa yang diorang nampak tadi dan melaporkan yang tiada askar Jepun yang diorang lihat ini, supaya batalion mereka tidak terus marah menuju ke puncak bukit. Kalau tidak, mereka pun akan menerima nasib yang sama. Maka berangkat pulanglah mereka beramai-ramai tanpa ada seorang pun yang tahu apa sebenarnya yang terjadi, kecuali atu aku dan juga Saleh. Sehingga hari dia meninggal dunia, dia cuba dapatkan jawapan apa benda yang dia dan Saleh nampak tu. Adakah ini makhluk mawas yang disebutkan di dalam legenda, ataupun itu adalah sebuah makhluk yang lebih ganas dari itu? Dan penduduk di sana tahu tentang kewujudan makhluk di puncak bukit tersebut. Mereka cuba memberikan amaran, mujurlah, bukan batalion atu aku yang menjadi mangsa. Bagi atu aku, itu adalah antara pengalaman misteri yang masih misteri buat dia dan Saleh sehingga hari ini. Bukit tu pula hari ini telah dijadikan hutan simpan. Ia masih lagi wujud, tapi tiada siapa yang dibenarkan masuk ke sana
Konon-konon untuk mengelakkan pembalakan haram. Tapi atuk aku yakin kerajaan tahu apa yang ada di sana. Kalau tidak, kenapa di sekitar kawasan didirikan pagar-pagar besi, bukan menghalang orang masuk, tetapi menghalang sesuatu keluar. Hari ini, kalau kamu cari di peta, kawasan tu memang sebuah kawasan yang berbukit, hutan tebal dan terpencil. Tapi aku dah janji dengan atuk aku tidak akan dedahkan lokasi di mana bukit ini berada, sebab di situlah tinggalnya makhluk yang tidak boleh dibunuh.